Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-hadi syurafa wa ala alihi wa sahbihi wa wafa. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alum wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hathu ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa du'a'u lil huda wa dalalah 'alal khair ibtigha' wajhillahi ta'ala qurbihi wa radatihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratal mustaqim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat sekali lagi berjumpa di dalam sesi kuliah duha pada minggu yang keempat, di mana kita membahaskan bacaan kitab pilihan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang dikarang oleh Al-Habib Sayyid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah juga kerana kita masih lagi diberikan kesempatan untuk menyambut bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita pada hari yang ke-13 ini, hampir setengah daripada bulan Ramadan telah melalui kita. Telah lalu, dan bagaimana kita punya persiapan pada setengah yang kedua bulan Ramadan. Adakah kita masih lagi bertenaga, masih lagi mempunyai semangat yang tinggi, yang jitu untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyakkan ibadah kita, ataupun kita sudah mula merasa letih? Harapnya yang pertama tadilah kita rasa terus bersemangat. Kita doa kepada Allah juga agar Allah SWT memberikan kita istiqamah dalam kebaikan yang kita lakukan dan ibadah yang kita ingin amalkan. Kerana walaupun kita mungkin hanya melakukan perkara ibadah yang mungkin tidak banyak, tetapi kita lakukannya dengan secara rutin dan secara istiqamah, nescaya insya-Allah besar pahalanya yang kita dapat raih, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Dan bulan Ramadan kali ini Alhamdulillah ada sikit perbezaan daripada tahun yang lepas, di mana pada tahun lepas masjid semua tutup, kita semua duduk di rumah kerana kita melalui fasa circuit breaker. Jadi pada tahun ini lebih baik daripada tahun lepas, di mana kita dapat keluar, kita dapat menziarahi keluarga dan orang-orang yang terdekat dengan kita. Kita dapat pergi ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, dapat menunaikan solat 5 waktu, solat Jumaat, dan juga beribadah di malam harinya dengan melakukan solat Isyak dan Tarawih berjamaah di masjid. Ini semua adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita yang kita harus bersyukur. Dan kita pastikan segala apa yang kita lakukan, kita mengikut garis pandu yang diberikan. Itu penting agar kita dalam melakukan ibadah, kita memastikan kita sebenarnya menyelamatkan nyawa manusia dalam kita mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan. Kerana itulah maksud, itulah tujuan peraturan-peraturan itu diadakan kerana ingin memelihara manusia dan ingin menyelamatkan manusia sebaik mungkin. Dan ini adalah ajaran Islam kita, yang di mana Islam itu mengajar kita bahawasanya mereka yang menyelamatkan nyawa umpama dia menyelamatkan seluruh umat manusia. Walaupun dia selamatkan satu nyawa, seperti dia telah menyelamatkan seluruh umat manusia. Itulah kelebihan agama Islam. Maka dengan ini kita mengambil kesempatan juga pada hari ini untuk kita mendengarkan sebuah hadis daripada hadis pilihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah dengan ringkas dan mudah, kita juga mengambil sedikit daripada makna-maknanya dan faedah-faedah
dari juga manfaat yang boleh kita ambil daripada hadis tersebut. Moga-moga ia menjadi bekalan buat kita, menjadi pedoman buat kita dan boleh kita amalkan sebaik mungkin dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Maka hari ini kita akan mula membaca hadis yang ke-10 daripada pilihan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu, barang siapa yang sudah membeli kitab ini, sudah ada di rumah masing-masing, kita pastikan kita buka hadis yang ke-10 dan insya-Allah kita mulakan bacaannya sebentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa bihi ilahiyan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, at-tajirul amin as-saduq al-muslim ma'a syuhada'i yaumil qiyamah. Hadithun sahih rawahul Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, yang artinya, seorang peniaga muslim yang amanah dan berlaku benar dalam perniagaannya akan bersama dengan para syuhada pada hari kiamat. Hadis sahih riwayat Imam Al-Hakim. Alhamdulillah. Jadi ini adalah hadis yang kita bacakan pada hari ini. Kita lihat pada hadis tersebut beberapa perkataan yang mungkin kita sering dengar, yang mungkin tidak asing bagi kita. Dan kita lihat dari sudut maknanya dan bagaimana makna hadis ini secara keseluruhannya. Kita lihat di sini perkataan at-tajir, peniaga. Peniaga bukan hanya sebarang peniaga, peniaga yang tajir muslim, peniaga yang beragama Islam. Al-amin, yang ada sifat amanah. As-saduq, yang berlaku benar dalam perniagaannya. Kemudian dia bersama dengan para syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi peniaga tersebut akan berkumpul dengan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi kita lihat bagaimana kita dapat memahami perkataan ataupun maksud peniaga di sini dan bagaimana peniaga tersebut boleh bersama dengan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita lihat syahid, orang yang mati syahid. Jadi syahid ni dia ada beberapa kategori. Ada beberapa kategori. Dia orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala ni ada 3 bentuk syahid. Yang pertama adalah syahid dunia dan akhirat. Kategori yang kedua, orang yang syahid di dunia sahaja. Dan yang ketiga, orang yang syahid akhirat sahaja. Jadi ada 3 kategori syahid. Yang pertama adalah syahid dunia dan syahid akhirat. Dan ini adalah mereka yang keluar berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah peperangan, lalu mati syahid, lalu meninggal kerana dibunuh di dalam peperangan tersebut. Maka orang ini dia mendapatkan gelaran syahid di dunia dan di akhirat kerana dia telah mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan jalan Allah Subhanahu wa taala yang agung, iaitu mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia keluar berjuang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah kategori yang pertama. Kategori yang kedua pula adalah syahid dunia sahaja. Syahid dunia ni dia seperti sama seperti yang pertama tadi, syahid di dunia dan akhirat. Bezanya adalah orang Islam ini dia keluar di jalan Allah, berjihad dan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi niatnya bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dia berniat keluar kerana mungkin dia inginkan nama, dia inginkan orang menggelarnya seorang yang berani, seorang pahlawan, ataupun dia inginkan kemasyhuran daripada orang ramai kerana keberaniannya untuk keluar berperang. Jadi ini adalah orang yang kategori yang kedua berkenaan dengan syahid. Walaupun dia sama dengan pertama, tapi kerana niat, yang membezakannya adalah niatnya dan tujuannya keluar berperang. Adapun syahid yang ketiga adalah syahid akhirat. Syahid akhirat adalah di mana ada manusia yang mereka meninggal pada sekian-sekian keadaan maupun bentuk,
mereka dianggap seorang yang telah mati syahid juga, kerana mereka meninggal dalam keadaan tersebut. Contohnya ada beberapa sini ulama menerangkan sebenarnya mati syahid akhirat ini boleh sampai kepada hampir 70 contoh ataupun 70 mati syahid. Di antaranya mereka yang meninggal kerana lemas, mereka meninggal kerana sakit di perutnya, ataupun meninggal kerana wabak, ataupun mereka yang meninggal kerana kebakaran contohnya. Jadi ini semua adalah contoh-contoh mereka yang meninggal dunia dan mereka digelarkan syahid. Syahid di sini adalah syahid yang ketiga, syahid akhirat. Dari segi ganjaran pahala mungkin tidak begitu sama seperti mereka yang pada kategori yang pertama, tetapi mereka juga dianggap syahid juga dan mendapatkan ganjaran yang khusus daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana keadaan mereka meninggal dunia itu adalah dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Maka ini adalah kategori-kategori syahid. Dan kita lihat ya, dari segi hukum yang lain pula, kalau dari segi mempersiapkan jenazah orang yang syahid juga, di dalam kategori tiga ini juga berbeza. Yang seperti kita maklum, kategori yang pertama dan yang kedua, orang yang meninggal, yang mati syahid, sama ada dia syahid dunia dan akhirat ataupun dia syahid dunia sahaja, maka hukumnya adalah kita tidak perlu memandikan dan tidak perlu untuk kita solatkan jenazah tersebut, orang yang mati syahid tersebut. Hanya kita perlu mengkafankan dan kita menanam mereka sahaja yang meninggal mati syahid. Dan disunahkan juga mereka ini kita kafankan dengan pakaian mereka, pakaian yang mereka keluar untuk pergi berperang. Ini adalah kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang meninggal syahid di dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mereka akan dibangkitkan dengan pakaian mereka, perisai mereka yang akan berbau wangi seperti bau-bau wangi syurga. Jadi ini adalah kelebihan yang mereka dapat sebagai orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, bagi mereka yang syahid dunia dan akhirat. Tapi kalau kategori yang ketiga ni kan, syahid akhirat sahaja, sebenarnya dari segi hukum mempersiapkan jenazahnya sama seperti kita mempersiapkan jenazah orang Islam yang lain yang meninggal kerana keadaan yang biasa-biasa. Jadi mereka perlu dimandikan, perlu dikafankan dan disolatkan, kemudian ditanam seperti biasa. 4 perkara yang harus kita lakukan jika seseorang Islam itu meninggal dunia. Jadi ini adalah dari segi hukum. Dan kita lihat dari segi kelebihan yang kita sebutkan, memang kelebihan yang sangat tinggi bagi orang yang keluar syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun pada zaman sekarang ini tidak ada lagi peperangan yang berlaku di dunia kita sekarang. Akan tetapi kita masih lagi ada peluang untuk kita berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan peluang ini kita boleh dapat serta-merta dan boleh dapat hari demi hari. Dan saban hari apa yang kita berjihad adalah kita berjihad dengan nafsu kita. Kita berjihad dengan mengekang hawa nafsu kita. Pastikan hawa nafsu kita ini tidak melebihi daripada apa yang sepatutnya kita rasa, agar kita tidak menjangkau batas, melampaui batas agama yang telah digaris pandu oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh beliau yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Jadi ini adalah di mana kita dapat lihat orang yang meninggal mati syahid ini ada kelebihannya, dan orang yang syahid akhirat juga ada kelebihannya masing-masing. Jadi kita lihat bagaimana orang yang syahid ini mendapatkan ganjaran, tetapi ada juga mereka yang tidak mati syahid yang mendapatkan ganjaran yang lebih kurang sama dengan mereka yang mati syahid. Apakah sebabnya? Ini adalah di antara sebab-sebab yang kita lihat di dalam hadis ini, di mana mereka yang orang Islam yang ada sifat-sifat, beberapa sifat ini yang mereka tonjolkan di dalam diri mereka,
ini sewajarnya mereka akan mendapatkan ganjaran sama seperti orang yang meninggal mati syahid di jalan Allah Subhanahu taala dan akan dihasyarkan dan akan dibangkitkan bersama-sama dengan mereka. Ini ganjaran besar yang kita lihat dan peluang besar yang kita dapat mengambil contoh. Jadi siapakah mereka? Mereka adalah peniaga Muslim. At-tajir al-amin as-saduq al-muslim. Peniaga Muslim yang amanah dan juga jujur dan berlaku benar. Ini adalah mereka yang ada sifat jujur, selalu berkata benar, selalu berlaku benar dan juga amanah dalam perniagaan mereka. Jadi kita lihat orang berniaga ni banyak sekali. Dan Islam memang tidak melarang untuk kita berniaga. Sedangkan kita ketahui dalam Islam tu sendiri, para sahabat, sedangkan Rasulullah sendiri pernah keluar berniaga. Dia berniaga dengan pakciknya Sayyidina Abu Talib, kemudian berniaga dengan isterinya Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid dan yang juga seorang usahawan dan juga ahli perniagaan yang masyhur pada zaman beliau, Sayyidatina Khadijah. Kita ada sahabat-sahabat seperti Sayyidina Uthman, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, sahabat-sahabat yang masyhur yang melakukan perniagaan. Ini tidak asing lagi, dan perniagaan itu sebenarnya dibolehkan di dalam Islam selagi mana kita melakukannya dengan cara yang sah dan halal. Akan tetapi dalam perniagaan kita itu ada adab-adabnya yang perlu kita ambil. Ada tata cara yang patut kita ikut sebagai garis pandu. Kita pastikan perniagaan kita ni tidak terjerumus ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala kerana perkara-perkara yang kita lakukan yang tidak kita jaga. Jadi di sini kita lihat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa buah adab dalam kita melakukan perniagaan yang diambil daripada kitab Al-Adab Fid Din, di mana ada 4 perkara yang kita boleh ambil iktibar daripada kita berniaga. Yang pertama kita lihat di sini, yang pertama adalah jangan kita mengurangkan sukatan ataupun timbangan. Ini adab yang pertama dalam perniagaan, jangan kita kurangkan sukatan ataupun timbangan. Kita balik kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mutaffifin. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun." Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah ini mengatakan bahawasanya kecelakaanlah besar bagi orang yang curang dalam timbangan dan sukatan mereka. Mereka yang apabila menerima sukatan dari orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup. Dan sebaliknya apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangkannya. Jadi ini adalah antara sifat yang tercela, yang dicela Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitabnya Al-Quran Al-Karim dalam surah Al-Mutaffifin ini ayat 1 hingga 3. Maka kita lihat kita berniaga ni macam-macam. Bila kita berniaga barang-barangan, kan, kita berniaga, pasti kita akan ada sukatan, timbangan yang perlu kita lakukan. Ada orang tu dia berniaga barang-barangan pasar, seperti ikan, kan, daging, ayam sebagainya, ataupun barang-barangan dapur. Jadi dia pastikan dia melakukan timbangan dan sukatan yang betul. Jangan dia mengurangkan ataupun dia sengaja menipu dalam timbangannya hanya untuk meraih untung. Kerana itu adalah kelakuan yang tidak jujur, yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah yang kita bacakan sebentar tadi. Jadi itu adab yang pertama. Adab yang kedua, jangan kita berbohong dan menipu dalam urusan perniagaan kita. Jangan kita berbohong dan menipu dalam urusan perniagaan. Ini adalah antara adab-adab yang patut kita contohi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain berkenaan dengan mereka yang menipu, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu, maka dia bukanlah di antara golongan kami. Jadi ini adalah antara perkara yang patut kita jauhkan sebagai mereka
umat Islam yang ingin berniaga. Zaman sekarang ni kita ada macam-macam bentuk perniagaan. Sama ada kita berniaga, kita ada kawasan, kita ada tempat, kita ada kedai, kan? Kita ada pushcart ke, ada meja. Kita berniaga secara online. Jadi pastikan barang-barangan yang kita ambil, barang-barangan yang kita jual itu adalah barang-barangan yang betul, yang boleh dipakai, yang tidak ada cacat celanya, dia tidak ada kekurangan pada barangan tersebut. Dia bukanlah barangan yang ada kerosakan maupun ada kekurangan pada barang tersebut. Jika kita sudah pasti, kita sudah mewar-warkan, kita sudah memberitahu berkenaan dengan barangan kita dari segi bentuknya, rupanya, harganya, dari segi modifikasinya, dari segi spesifikasinya, dari segi bagaimana kita menggunakannya dengan tujuan yang betul. Jadi kalau kita memberikan informasi sebegini, kemudian barangan yang orang dapat setelah membelinya tu lain daripada apa yang telah kita janjikan. Ini adalah satu perkara sifat yang tidak amanah dan tidak jujur. Kerana kita tidak berlaku benar dalam perniagaan kita, tidak berlaku benar dalam urusan kita dalam menjual beli barang tersebut. Jadi janganlah kita berbohong maupun kita menipu. Jadi orang jual tudung ke kan online, dia jual dekat pasar ke, dekat kedai ke, dia jual apa barangan pun. Kalau tudung tu dia memang dengan material dia, dengan kain dia yang sebegini, dijual dengan harga yang berpatutan sebegini. Jadi dia pun pastikan yang dia pun tidaklah begitu gairah untuk mengambil untung yang banyak, meletakkan harga yang tinggi. Seperti dia berbohong juga kerana dia tidak menjual barangan tersebut sesuai dengan harganya, yang di mana dia masih lagi boleh meraih untung, tetapi dia memberikannya dengan menjualnya dengan harga yang berpatutan dan bukan harga yang tinggi lambung sampai tidak ada penjual lain yang menjual dengan harga tersebut. Ini adalah perkara-perkara yang kita harus ambil iktibar. Kita harus peka dengan hukum-hukum sebegini dan adab-adab sebegini. Kerana ini juga boleh memberikan kita satu identiti sebagai orang Islam, iaitu orang Islam dikenali sebagai orang yang bersifat amanah dan bersikap jujur dan selalu berlaku benar, sebagaimana yang dipaparkan oleh baginda kita sendiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan itu yang kedua, kita tidak berbohong dan menipu dalam urusan perniagaan kita. Jadi kalau kita jual barang, kalau ada rosak, takkanlah kita jual juga. Kita jual barang, kita jual handphone, tapi handphone tu sudah rosak ke, dia ada punya cacat celanya, kita nak kena cakap, kita nak kena clarify, kita nak kena jelaskan, oh barangan aku ni yang aku jual, dia sekarang ni dia bukan baru, dia bukan brand new, okey, dia dah terpakai. Dan apakah kekurangannya? Oh, barangan aku ni, handphone dia tu mungkin ada cala dekat tepi, mungkin warnanya mungkin ada pudar di bahagian sini, dan sebagainya. Ataupun kita jual kasut, kita jual beg. Oh, beg ini dia ada ada sedikit kekurangan pada bawahnya, tepinya ada sikit ada koyak ke dan sebagainya. Kita nak kena jelaskan kalau kita jual barang tu, kita pastikan. Jangan pula kita letak barang yang betul, kan, kita letak gambar, kita jual beg ni seperti beg yang baru, tapi bila orang beli dapat sebaliknya pula. Ni tak jujur, tak amanah. Okey. Dan juga antaranya kita lihat ada orang yang mengambil kesempatan dalam perniagaan dengan ingin mengambil untung yang tinggi yang seperti kita sebutkan. Saya mengambil contoh pada baru-baru ni juga. Baru-baru ni juga kita lihat bagaimana mantan mufti kita Ustaz Fatris Bakaram, dia menjual buku berkaitan dengan puasa. Jadi dia menjual buku dan dia juga ada mereka yang pengedar-pengedar yang lain yang juga bantu menjualnya secara online. Jadi ustaz pun jual dan juga ustaz pun dapatkan peniaga-peniaga pengedar untuk menjualnya secara online. Contohnya ada pengedar buat si manja pun tolong jual juga kitab ni.
Jadi bila mereka jual pun mereka jual dengan bukan harga yang begitu jauh. Jadi bila ustaz sebenarnya ada satu kali tu baru juga yang berlaku, ustaz post dalam Facebook beliau, ustaz dapati bahawasanya ada orang yang menjual kitab ustaz itu online, sama ada di Carousel ataupun Shopee, dengan harga yang sangat tinggi melambung. Padahal ustaz cuma jual kitab tu hanya $12.50 ataupun pengedar hanya menjual $1 lebih dengan harga $13.50. Tetapi mereka yang menjualnya, yang ustaz jumpa, Ustaz Patris jumpa tu sama ada di Shopee ataupun di Carousel, mereka menjual dengan harga $30, $40 lebih dolar. Lebih daripada harga yang ustaz jual ataupun pengedarnya. Ini adalah bagaimana kita nak lihat kita umat Islam, kita nak orang beli barangan yang mana orang manfaatkan daripadanya, tapi dengan cara yang menipu. Bagaimana ingin kita dapatkan keberkatan dalam rezeki kita, sedangkan rezeki yang kita dapat ini, kita hasilnya adalah balik kepada diri kita sendiri. Maka itu adalah perkara-perkara yang harus kita ambil iktibar, kita ambil pengajaran daripadanya. Pastikan kita tidak terjerumus di dalam kelakuan tersebut. Jadi ini adalah penipuan yang patut kita elakkan. Adab yang ketiga juga disebut oleh Imam Al-Ghazali berkenaan dengan kita berniaga di dalam kitabnya Al-Adab Fiddin, adalah kita menjauhi pertengkaran dengan perkelahian. Kalau boleh, biasalah tu adat dan asam garam, bila kita berniaga pasti kita akan ada rasa tidak puas hati, pasti kita akan diuji dengan sama ada pelanggan-pelanggan, pembeli atau penjual yang mungkin tidak puas hati dalam urusan tersebut. Pastikan kita menjauhi daripada sikap berkelahi dan bertengkar, kerana itu akan mengundang bisikan-bisikan syaitan menggoda kita untuk melakukan perkara-perkara yang tidak sewajarnya. Jadi itu adalah di antara adab-adab bila kita berniaga. Yang keempat dan yang terakhir adalah jangan kita melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, melanggar perintah agama. Seperti contohnya, kita dalam berniaga tu, kita sibuk berniaga tapi kita lupa untuk mendirikan solat. Kita tinggal solat kita. Kita tinggal urusan-urusan ibadah kita yang wajib. Seperti kita terlupa untuk menjaga tanggungjawab kita, keluarga kita contohnya, anak-anak dan isteri kita diabaikan kerana kita terlalu sibuk berniaga. Jadi ini adalah di antara perkara yang dilarang dan kita pastikan jangan kita melanggarnya. Khususnya bila kita saban hari itu kita pasti akan melakukan solat 5 waktu sehari. Jadi dalam kita berniaga tu pasti kita menguruskan masa kita dengan betul agar kita dapat melakukan solat. Jika tidak di awal waktu yang sebaiknya, kita pastikan kita solat di dalam waktu tersebut. Janganlah sampai kita terlepas mendirikan solat 5 waktu kita hanya kerana kita sibuk berniaga. Jadi ini adalah adab-adab yang di mana bila kita menjaganya, kita akan menjadi seorang peniaga Muslim yang amanah, yang jujur dan mendapatkan pahala yang sangat tinggi, sama seperti pahala mereka yang meninggal mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi peniaga-peniaga yang di luar sana, tak kiralah mereka yang berniaga secara kecil-kecilan, besar-besaran, mereka yang berniaga sendiri ataupun dengan berkumpulan, mereka yang berniaga di rumah ataupun di luar, ataupun mereka berniaga secara online, apa jua bentuk perniagaan, pastikan kita menjaga adab-adab ini. Pastikan kita menjalinkan hubungan yang baik di antara kita dan juga pembeli. Pastikan dalam kita berniaga gitu, kita letakkan juga niat, di mana dalam niat aku mencari rezeki yang halal, yang tayyiban, yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Kita niatkan kita sebenarnya juga ingin membantu umat Islam, memberikan khidmat kepada umat Islam. Sebenarnya dalam perniagaan itu ada satu khidmat juga. Jadi kita tanamkan khidmat kita itu untuk berkhidmat kepada umat Islam, membantu saudara kita yang lain juga. Contohnya bila kita berniaga, kita saya mendapatkan keuntungan, dan itu dibolehkan dalam Islam untuk mendapatkan keuntungan dalam perniagaan kita.
Kita memang mencari rezeki untuk menanggung, untuk mencari nafkah untuk keluarga kita. Kalau kita jual tudung misalnya, tudung ni juga boleh membantu muslimah memakainya dan menutup aurat mereka. Jadi sebenarnya kita telah memberikan satu khidmat kepada masyarakat di luar sana. Jadi kita pastikan kita ada niat tersebut dalam kita berniaga ni. Kita sebenarnya ingin berkhidmat kepada masyarakat, ingin membantu masyarakat, ingin memudahkan urusan masyarakat Islam kita khususnya. Ini ditambahkan lagi dengan niat-niat kita yang baik dalam berniaga. Semoga Allah SWT membalas perniagaan kita dan niat kita dan usaha kita itu dengan sebaik-baik balasan. Seperti mana yang disebutkan di dalam hadis ini, balasannya seperti mereka yang syahid di jalan Allah SWT dan bersama-sama dengan mereka di hari kiamat kelak. InsyaAllah itulah sedikit sebanyak manfaat, faedah yang dapat kita pelajari daripada hadis ini. Dan semoga Ramadan yang kita menyambutnya pada masa sekarang ini, kita pastikan kita ambil peluang untuk kita penuhi masa kita dengan ibadah, penuhi masa kita dengan berbuat baik. Kerana apa? Kerana apa jua yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini itu mendapatkan pahala yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun kita mungkin tidak dapat beribadah seperti membaca Al-Quran, mengkhatamkan, apa jua perbuatan baik yang kita lakukan maupun tanggungjawab yang kita jalankan itu, jika kita lakukannya dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik, itu juga dianggap satu ibadah yang kita boleh mendapatkan ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita sambung lagi pada bulan hadapan, pada hadis yang seterusnya, dan insya-Allah kita ingin mengambil kesempatan di bulan Ramadan ini untuk mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak kepada semua, dan apa jua sisa-sisa hari yang masih ada di bulan Ramadan, dan selamat menyambut Aidilfitri. Moga-moga setiap amalan kita khususnya di bulan Ramadan ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita dicurahkan rahmah Allah Subhanahu Wa Taala, pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga terselamat daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita jumpa lagi. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.